Okay, Assalamualaikum. Saya Hafiz Omar dan anda sedang bersama-sama dengan saya selaku host dalam webinar show FX March 2021. Satu sesi khas bersama dengan Coach Rizwan Rahman. Seperti biasa, 5 cabutan bertuah dan 3 hadiah yang akan menjadi rebutan. Dan ini semua kita bawakan khas kepada anda secara langsung dari saluran Zoom. Ya, tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Seterusnya berikan tepukan gemuruh kepada show FX World We Unite Finance selaku organizer untuk webinar kita pada hari ini. Serta berikan tepukan gemuruh juga kepada rakan media kami InstaForex, the best broker in Asia, selaku penaja rasmi dengan lebih daripada 7 juta pelanggan di seluruh dunia. Justru jangan ke mana-mana, kerana selepas topik utama malam ini, kami mahu menawarkan anda hadiah-hadiah istimewa yang bakal dibawa pulang oleh anda. Mungkin bonus $1,000 atau $2,000, atau hadiah utama kita yang merupakan smartwatch GPS Super Garmin Venu bernilai $400 akan kita tawarkan kepada anda semua. Anda juga akan berpeluang memenangi InstaForex e-book trading guide. Dan akhir sekali, sebelum kita ke segmen seterusnya, hari ini kita ada cabutan bertuah dan sesiapa sahaja berpeluang mendapat bonus dagangan $20, $40, $60, $80 atau $100. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami hingga ke akhir rancangan. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini, kita bawakan khas kepada anda Coach Rizwan Rahman, di mana beliau akan membincangkan satu topik yang amat jarang diketengahkan kepada trader. Satu tajuk berkenaan dengan pengurusan keuangan. Antara topik yang akan dibincangkan adalah, pertama, memahami peluang kerjaya dalam financial instrument trading. Yang kedua, menetapkan pelan kerjaya jangka pendek sederhana dan panjang. Yang ketiga, cara menyediakan portfolio trading dan kepentingannya. Yang keempat, cara untuk menjana pendapatan menggunakan portfolio trading. Jadi, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Coach Rizwan. So, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Show Effect dan pihak InstaForex selaku penaja Show Effect-nya program. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni. InsyaAllah malam ni saya akan share satu topik yang mana mungkin belum pernah tuan-tuan dapat daripada mana-mana tempat sebelum ni. Okey, ini semua adalah berdasarkan kepada pengalaman dan juga kajian yang telah saya buat sepanjang kerjaya saya dalam industri ni lah. Okey, sebelum kita nak teruskan kita punya webinar malam ni, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rizwan Abdul Rahman, berasal dari Alor-Setar Kedah dan menetap di Alor-Setar Kedah. Saya lebih dikenali dalam di media sosial sebagai Rizwan Rahman. Okey, dan saya start trading sejak daripada tahun 2006, yang mana saya jalankan selama 5 tahun secara part time, dan ini adalah tahun yang ke-10 saya sebagai full time lah. Jadi in total pengalaman saya dalam financial instrument trading ni lebih kurang dalam 15 tahun. Okey, yang mana sebelum ni saya adalah seorang pekerja di sektor swasta selama hampir 20 tahun lah, sejak dari tahun 1992 hingga 2011. Sebelum saya mengambil keputusan untuk menjalankan trading ni secara full time. Okey. Dan sebelum kita pergi kepada kita punya konten, saya nak minta tuan-tuan sekali lagi tolong like kita punya FB page Show FX World atas talian. Okey, nampak kan kita dekat skrin ni Show FX World atas talian. Tolong bagi like dekat page tersebut. Sebab apa tuan-tuan, dekat page ni saya tengok banyak sharing yang berkaitan dengan financial instrument trading daripada ramai coach. Jadi insyaAllah tuan-tuan akan dapat manfaat daripada situlah. Okey, yang ketiga, ini daripada saya sendiri tuan-tuan. Okey, kita akan bagi seluruh hati daripada pihak saya sendiri kepada yang mana yang memberikan ulasan webinar. Okey, ulasan webinar ni, actually apa yang kita akan buat besok, besok hari Jumaat, okey, 12 Mac, pukul 12 tengah hari. Okey, pukul 12 tengah hari besok di page Show FX World atas talian. Okey, pihak admin Show FX World akan up status kita punya webinar pada malam ni. Okey, so dekat situ kita ada ruangan komen yang saya nak tuan-tuan bagi ulasan webinar. Okey, ada dia punya key dia. Sekejap ni saya tunjuk. Tapi pastikan okey kita bagi
komen ataupun ulasan kita tu di page berkenaan, bukan di wall saya, di page Show Effect Wall atas talian. Okey, so pukul 12 esok sharp. Sebab apa? Kita akan bagi hadiah kepada yang terpantas komen dan juga terbaik. Ada 2 kategori. Kategori yang ketiga, kalau yang terbaik tu adalah yang terpantas juga, dia ada hadiah istimewa daripada saya juga. Okey, jadi ada 3 hadiah di situ dan berapa banyak hadiah bergantung kepada berapa banyak komen yang kita dapat. Okey, so besok stay tune lah pukul 12 tengah hari. Okey, terus komen kat situ. Tapi tuan-tuan, contents ataupun komen tuan-tuan tu prepare siap-siap. Prepare siap-siap selepas kita punya webinar nanti tuan-tuan prepare siap-siap. Tapi nak mudah tuan-tuan, okey, setiap apa yang saya share malam ni buat note. Buat note nanti tuan-tuan ada masa sampai pukul 12 tengah hari besok untuk prepare dalam satu bentuk di kontes ataupun satu bentuk yang kita hendaki lah. Okey, jadi nanti copy dan paste sana. Sebab apa? Kita nak yang terpantas dan juga terbaik. Okey. So, hadiah sagu hati yang saya akan sediakan adalah berbentuk simulator. Simulator yang bagi saya perlu dimiliki oleh semua trader lah. Okey, siapa yang terlibat dalam financial instrument trading ni kena ada simulator ni, dan simulator ni bernilai 100 USD. Okey, bernilai 100 USD. Kalau tuan-tuan nak beli dekat dia punya developer, nilai satu simulator ni adalah $100. Kalau dalam RM lebih kurang dalam 400 lebih ringgit. Okey. Berapa banyak hadiah saya akan bagi? Okey, saya akan bagi hadiah sebanyak 10% daripada komen. Contoh, kalau ada 100 komen, saya akan bagi 10 hadiah. Kalau ada 200 komen, saya akan bagi 20 hadiah. Kalau ada 1000 komen, saya akan bagi 100 hadiah. Okey, itu yang saya boleh bagi. Dan kita bahagikan hadiah ni kepada 2 kategori, yang mana okey, 5% daripada hadiah tadi itu adalah komen yang terpantas. Okey, contohlah kita ada 100 komen. Okey, maksudnya 5 orang daripada yang komen yang terpantas tadi akan dapat hadiah ni. Okey, kategori yang kedua adalah komen yang terbaik. Maksudnya komen yang menepati kita punya ciri-ciri yang saya akan paparkan sekejap lagi. Okey, jadi kalau ada 100 komen, akan ada 5 orang yang dapat komen terpantas dan 5 orang lagi akan dapat komen terbaik. Okey, dan seandainya orang yang dapat komen terbaik ni adalah juga orang yang komen terpantas, okey, kita ada bonus lagi yang mana komen-komen terbaik dan terpantas tadi tu, okey, kalau dia duduk dalam yang terpantas, saya akan add dia dalam grup coaching macam mana cara penggunaan dan tip and trick cara penggunaan simulator ni, macam mana kita nak develop kita punya SOP dan juga seterusnya kita nak test kita punya trading strategi elemen ni. Jadi tuan-tuan boleh ambil screenshot ni. Asal yang saya nak tuan-tuan buat adalah berkenaan dengan ilmu yang tuan-tuan perolehi dari webinar. Yang kedua, turning point yang tuan-tuan dapat daripada webinar. Okey, tolong bagikan komen ataupun ulasan tentang program-program yang dianjurkan oleh pihak Show Effect World juga. Okey, dan seterusnya saranan kepada rakan-rakan trader yang mungkin tak sempat untuk join webinar kita pada malam ni. Jadi ke depan nanti mungkin ada lagi program-program yang dianjurkan oleh pihak Show Effect World. Jadi mungkin kita boleh suggest kawan-kawan kita tadi supaya join lah, sebab apa? InsyaAllah akan ada ilmu yang banyak kita dapat daripada sini. Dan yang terakhirnya adalah lain-lain saranan lah, apa-apa yang tuan-tuan nak bagi recommendation untuk kita improve in future. Okay, jadi tuan-tuan boleh screenshot point ni. Nanti selepas habis webinar nanti tuan-tuan susun lah ikut yang ni. Komen nanti saya akan berdasarkan kepada yang terbaik. Jadi jangan lari daripada kita punya topik ni nanti. Okay, sikit journey saya dalam 2006. Saya 2006 hingga 2008 tuan-tuan dalam keadaan yang desperate, saya lost another 50,000. Okay, 50,000 dalam tempoh tak sampai 3 tahun lah sebenarnya. Yang saya lepas uninstall NT. Okay, kenapa uninstall? Dah memang frustrated lah. Sebab nak duit kita kumpul balik, saya kumpul balik orang sebab dulu tak ada local deposit, tak ada banking. Semua melalui wire transfer. Jadi bila kumpul balik tu saya habis 50,000. So kita frustrated, saya uninstall selama 6 bulan. And then bila saya buat comeback pada tahun 2009, alhamdulillah selepas saya buat sedikit persediaan, cover saya punya losses panjang 3 tahun tadi dalam tempoh 2009 hingga 2010. Okey. Dan dalam tempoh yang sama juga, okay, selain daripada cover losses tadi, saya grow saya punya account daripada $1,000
pergi kepada 30,000 dalam tempoh lebih kurang dalam 1 tahun setengah. Itu perjalanan saya lah. Dan pada tahun 2011, ditakdirkan tempat saya bekerja tu ada sedikit masalah sebab masa tu ekonomi tak berapa nak stabil. So saya ambil VSS lah. Saya ambil VSS dan jadi seorang full time trader. Tapi saya belum bersedia sepenuhnya sebab kalau ikut perancangan saya perlukan 10 tahun. 10 tahun untuk saya nak buat preparation sebelum saya nak jadi FTT. Tapi lepas 5 tahun saya dapat peluang untuk jadi FTT. Walaupun tidak dirancang, tapi masa tu akaun dah ada lebih kurang dalam 30,000, 30,000 USD dan saya dapat offer tu. Sebenarnya dalam tempoh 2011 tu sebagai seorang FTT tadi saya lost total lah, bukan dalam serentak. Sikit loss tadi, tiap kali sentuh akaun dia memang saya lost. So dalam 1 tahun setengah juga saya lost lebih kurang dalam 25,000 USD. So berbaki hanya 5,000 lah akaun saya. Itu perjalanan saya lah. So apa saya buat? 2012 saya undur selangkah. Tapi undur selangkah kali ini saya tak apa saya buat. Saya susun strategi, So apa saya faham. Bila kita berhadapan dengan masalah, kita jangan takut tuan-tuan. Kita jangan takut untuk berundur selangkah. Susun strategi supaya kita dapat langkah 5. Itu apa yang saya buat tuan-tuan. Dan pertama yang saya buat, saya kaji balik keseluruhan financial instrument trading ni sendiri, tengok kat mana masalah dan sebagainya, dan saya restructure everything. Dan kalau kita tengok balik pun, kita panggil benda ni sebagai traders roadmap. Maksudnya untuk menjadi seorang trader tadi tu, apa yang kita perlu buat step by step tadi. Ini apa yang saya cuba buat, dan alhamdulillah saya nampak perjalanan untuk menjadi seorang trader tu bukan sekadar kita nak kenal MT4, kita nak buat analisa teknikal, buy and sell, tetapi dia ada banyak faktor lain. Dan salah satu yang paling penting saya letakkan di hadapan lah selepas saya research everything adalah kita perlu memahami kita punya future dalam industri. Selepas saya research everything, saya trade macam biasa, dan alhamdulillah selepas satu tempoh, saya dapat diserap masuk ke dalam satu firma pelaburan yang mana selepas 1 tahun probation period saya diserap masuk. Jadi kerjaya saya bermula bukan sekadar sebagai retail trader, tapi alhamdulillah saya dapat rezeki untuk pergi ke next, yang mana daripada seorang trader yang baru, yang mana saya tak pernah terfikir sebelum ni. Saya tahu kewujudan tu tapi tak pernah terfikir saya boleh melangkah sampai ke tahap tersebut lah. Jadi alhamdulillah saya dapat masuk ke management fund company, bermula daripada 6 digit kepada 7 digit account lah. Ini antara screenshot yang saya sempat capture sebab saya dah tak boleh access account ni. Dan benda ni memang saya tak pernah tunjuk dekat Facebook, tapi saya tunjuk malam ni kepada tuan-tuan sebab saya bercakap tentang future dalam this industry. Maksudnya saya dah pernah lalu keadaan ni, saya pernah handle up to 7 digit account lah. Sebab actually dia orang nak tambah lagi, tapi limitation saya memang setakat tu sajalah. So itu perjalanan saya lah daripada trader yang selalu rugi dan alhamdulillah dapat diserap masuk ke satu firma pelaburan yang mana saya manage fund about 1 million USD lah. Itu perjalanan saya dalam this industry. Dan ini yang saya nak cakap kepada tuan-tuan pada malam ni, tapi dengan cara kita, dengan language kita, dengan cara kita yang santai-santai, yang mana yang mungkin tuan-tuan tak pernah terfikir sebelum ni lah. So ini apa yang saya lalui lah. Selain daripada tu, bila saya resign pada tahun 2016, saya resign daripada company pada tahun 2016, tapi disebabkan skill kita ni unik ataupun kita ni diperlukan. Selepas saya resign pun saya masih lagi trade untuk company, tapi dalam bentuk yang account yang lebih kecil lah, tapi beberapa account yang berlainan. Dan bukan lagi dibayar dalam bentuk gaji, tapi dalam bentuk komisen. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, dia salah satu account yang saya trade selepas saya resign. Salah satu daripada yang banyak-banyak lah. Dalam bulan Julai ni saya punya profit lebih kurang dalam 6,000 untuk satu account ni, dan saya dapat commission 30% lah. 30% profit sharing daripada company. So kalau macam contoh di sini $6,000 profit, so saya dapat lebih kurang dalam $1,800 lah. Dan kesinambungan daripada sini, account yang sama pada bulan Ogos,
saya profit lebih kurang dalam 10k. So 30% daripada 10k lebih kurang dalam $3,000 lah. Dan pembayaran dibuat kepada saya dalam bentuk kalau tengok kat sini, ini adalah email daripada iAccount lah. Kalau mungkin ada yang pernah tengok iAccount, kad iAccount, okay, yang mana dengan kad ni kita pergi colok dekat mesin ATM sajalah. Alright, itu perjalanan saya lah. Walaupun dah resign tapi masih lagi diperlukan oleh syarikat untuk manage dia orang punya fund tapi dengan jumlah yang lebih kecil lah. Okay, itu perjalanan saya dalam fund management. Okay, dan di sana juga tuan-tuan, the reason apa saya berhenti, saya dah nampak benda ni, future dalam this industry, sebenarnya kita boleh buat sendiri tuan-tuan. Okay, kita boleh buat sendiri fund management dalam satu kaedah yang mungkin lebih simple. Kita tak perlu satu yang complicated. So, apa yang saya buat selepas saya resign tadi tu, okay, saya mulakan saya punya workshop sendiri. Sebab apa tuan-tuan, saya untuk kita nak buat fund management, kita perlu ada trader yang konsisten. So apa saya buat adalah saya start dengan education. Okay, 2016 saya start saya punya workshop sendiri yang dipanggil sebagai workshop 1 minute trader, WOMT. Mungkin dekat sini pun ada saya punya peserta-peserta workshop sebelum ni lah. Okay, saya jalan selama hampir 2 tahun lah. Okay, setiap bulan kita buat workshop dan dihadiri oleh ramailah peserta daripada seluruh negara, ada daripada Indonesia, daripada Brunei pun ada. Okay, dan dalam tempoh 2 tahun, alhamdulillah saya sediakan satu modul yang mana yang bersesuaian kepada fund management punya program. Bukan sekadar kita nak trade untuk jadi retail trader sahajalah. So itu apa yang saya buat. Jadi perjalanan saya hari ini fund management yang saya cuba buat hari ini bukan semalam ataupun bulan lepas atau tahun lepas, tapi sejak daripada tahun 2016 lagi lah. So ini yang saya nak share dengan tuan-tuan. Okay, dan di samping sharing dalam bentuk webinar, seminar dan juga workshop, saya juga banyak share dekat Facebook. Okay, banyak artikel yang saya tulis dekat Facebook. Jadi tuan-tuan yang mungkin belum pernah pergi ke saya punya Facebook, boleh pergi ke Facebook saya, Rizwan Rahman. Okay, Rizwan Rahman, nak add friend tak boleh sebab dah penuh. Jadi tuan-tuan boleh klik follow dan juga see first. Sebab dekat sini banyak artikel yang saya share tuan-tuan. Okay, abaikanlah mana yang mampu-mampu tu abaikan. Okay, tuan-tuan ambil mana yang berilmiah saja. Sejak 2014 actually saya menulis. Okay, ini saya punya profile picture yang baru lah. Okay, the main objective kenapa saya buat benda ni adalah untuk membantu community untuk achieve time freedom. Okay, time freedom ni dari konteks yang kita cakap, okay, income melebihi expenses. Sebab bila bercakap tentang time freedom ni, kita nak capai time freedom, kita kena ada financial freedom dulu. Okay, cara paling mudah adalah kita nak dapatkan satu pendapatan yang lebih daripada perbelanjaan kita dulu. Sebab apa? Berapa amount dia bergantung kepada individu tu sendiri. Dia tak sama antara individu dengan individu yang lain. Alright? And then bagaimana saya nak jalankan benda ni? Okay, by helping traders to identify their problem. Okay, dengan membantu trader untuk kenal pasti masalah yang dihadapi dan juga kita provide possible solution. Okay, benda-benda yang mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah dia tadi supaya dia dapat achieve consistent result di dalam trading tu. Ini kita punya, macam mana kita punya approach untuk nak bantu trader tadi. Okay, sebagaimana yang kita faham dan sebagaimana yang kita tahu, consistency is key to success. Okay, setuju tak setuju? Okay, consistency is key to success. But kajian menunjukkan bahawa 90% daripada trader hilang 90% daripada dia punya deposit dalam tempoh 90 hari yang pertama. Berapa orang setuju dengan statement ni? 90% of new traders lose 90% of their capital within the first 90 days. Berapa orang yang setuju? Saya orang yang pertama setuju sebab apa? Saya dah lalu. Okay, bukan takat 90% tapi lebih daripada itu. Okay, semua setuju Alright. And then, benda ni tuan-tuan, bukan setakat kita sebagai trader pening kepala sebab kita hilang duit, tapi yang lain-lain pun sama. IB pun pening kepala, broker pun pening kepala. Jadi semua ni menyebabkan industri ni jadi macam satu benda yang agak negatif pada setengah orang di dekat luar sana tuan-tuan. So, kenapa benda ni terjadi tuan-tuan? Kenapa benda ni terjadi? Okay. First of all, sebab kita sebenarnya kita sendiri tak prepared to be a trader.
Okey, apa yang kita cuba buat tuan-tuan adalah kita cuba dapatkan duit daripada pasaran, buatlah macam mana pun janji aku dapat duit. Ini salah satu punca dia. Okey, kita cuba nak dapatkan duit daripada pasaran tanpa preparation yang cukup. Dan bila kita loss untuk kita depo lagi. Kita loss, kita depo lagi. Sampai satu tahap kita dapat duit gaji atau duit dalam bisnes, kita depo lagi. Seolah-olah macam ada orang yang paksa kita untuk trade tuan-tuan. Tak ada siapa paksa kita pun. Tapi kenapa benda ni tuan-tuan? Okay, sebab kita tak prepared to be a trader. Okay, so today saya akan tunjuk kepada tuan-tuan common problem yang dihadapi oleh trader dan bagaimana kita nak tersebut. Alright, adalah unrealistic sama ada dari segi duit ringgit, duit yang banyak, okay, dalam satu tempoh yang singkat dengan menggunakan modal yang tak padan dengan apa yang kita nak. So, itu kita panggil sebagai unrealistic expectation. Okay, jadi kat sini tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan balik. Berapa ramai dekat sini yang hadir pada malam ni? Sekarang kita ada lebih kurang 318 viewer. Berapa orang yang mampu buat $1 sehari, okay, dengan modal 100? Ramai dapat. Alhamdulillah, ramai yang dapat. InsyaAllah, no problem, boleh. Okay, Alhamdulillah. Biasanya lebih. Alright. So, ini je yang kita perlu tuan-tuan sebenarnya. Macam mana nak buat kes, kita akan rungkaikan nanti. Mungkin kita tak nampak benda ni. Sebab apa tuan-tuan? Dengan $1, okay, dengan $1, kita tak cukup, betul tak? Betul tak tuan-tuan? $1 ni, kita dapat $1, kita trade lagi. Kita dapat $1, kita trade lagi. Dan finally, end of the day, yang dapat dia semua gone. Kalau nasib tak baik, sekali modal sekali habis. Sebab apa? Sebab kita nampak nilai $1 tadi. Nilai $1 ni, of course, $1 satu hari tadi nak beli ikan temelung pun tak cukup. Okay, nak beli keperluan asas pun tak cukup kan. Sebab tu kita tengok $1 tadi dapat, kita tak stop, kita terus trading. Kita trade lagi, kita nak banyak. Ini yang terjadi, ini realiti dia. Sebab apa? Sebab $1 tu sendiri tak cukup. So that's why tuan-tuan pentingnya di sini mindset kita kena clear. Okay, jangan tengok kepada nilai $1 tadi. Sebab kalau tuan-tuan tengok bernilai $1 tadi, of course tuan-tuan nak beli barang keperluan pun tak cukup. Tak perlu banyak-banyak lah, nak beli ikan pun tak cukup. Okay, mungkin cukup untuk seorang lah, tapi untuk sebulan tak cukup kan. So, that's why penting mindset kita jangan lihat pada nilai $1, tapi sebaliknya lihatlah kepada cara macam mana kita dapatkan $1 tadi. Maksudnya, kaedah apa, strategi apa yang kita guna pakai untuk dapat $1. Jadi bila kita boleh identify cara ataupun kaedah tadi tu, insyaAllah kita boleh repeat benda tu secara berulang-ulang. Yang ni yang kita nak. Bukan sekadar kita dapat $1 tapi cara kita tak pasti. Besok kita tak boleh repeat tuan-tuan. So that's why penting di sini, ya, kita nak tengok kepada cara kita dapatkan $1 tu. Bukannya nilai. Sebab nilai, of course, bila tuan-tuan tengok nilai $1, tuan-tuan tak akan dapat satisfiedkan yourself. Sebab tak cukup. So that's why di sini pentingnya kita tengok kepada cara. Sebab apa tuan-tuan? Okay, sebenarnya dalam this industry, okay, under capital ni boleh diselesaikan. Okay, boleh diselesaikan. Sebab hari ni tuan-tuan banyak kaedah yang kita boleh guna pakai untuk selesaikan masalah under capital ni. Okay. So, ini bukannya ilusi tuan-tuan. Sebab kita dah buat, kita dah proof benda ni. Okay, kita dah proof benda ni dan memang menjadi. So, apa yang saya perlu tuan-tuan ubah? Okay, kalau tuan-tuan belum ubah, tengoklah industri ni dari sudut kerjaya. Maksud saya kerjaya tadi tu kita tengoklah kerjaya sebagai seorang trader ni sama dengan kerjaya-kerjaya lain dekat luar sana. Sebagai contoh, doktor. Doktor adalah satu profession ataupun kerjaya. Lawyer adalah satu kerjaya. Okay, engineer pun satu kerjaya dan kerja-kerja lain pun adalah satu kerjaya. Jadi bila sebut kerjaya atau profession ni, dia memerlukan masa 3 hingga 6 tahun tuan-tuan. Bukan satu tempoh yang singkat. Kita perlu masa untuk prepared to be a trader. So kalau kita tengok balik tadi tuan-tuan, sama ada kita nak jadi doktor, lawyer, engineer ataupun anything lah. Okay, kita perlu ambil ilmu, kita perlu belajar ilmu dan selalunya kita pergi ke universiti dan sebagainya, ambil kursus yang berkaitan. Dan biasanya 3 hingga 6 tahun tu kita belajar saja tuan-tuan. Dalam tempoh pembelajaran tadi, kita dapat duit tuan-tuan? Tak dapat, betul tak? Kita tak dapat duit.
Kalau dapat pun mungkin masa kita pergi ke latihan industri, dapatlah sedikit allowance. Tapi dalam tempoh pembelajaran tadi, bukan kita dapat duit, sebaliknya kita keluarkan duit untuk ilmu. So that's why tuan-tuan, kita kena lihat daripada sudutnya. Okay? Bila sebut berjaya tadi tuan-tuan, ambil masa. Okay? Jangan hanya pandang kepada akan datang nanti tuan-tuan. Kita perlukan masa yang cukup. Kalau tengok balik, selain daripada okay, kita boleh atasi masalah under capital ni dengan cara yang lain. Macam mana cara dia? How to solve this problem? Okay, salah satunya adalah kita tengok daripada sudut yang lebih besar. Kita tengok daripada mata halang. Ini yang saya buat dulu tuan-tuan. Tengok industri ni dari segi keseluruhan. Okay, kita modal kecil tapi macam mana nak dapat banyak? Selain daripada kita nak pull on trade tadi tu. Sebab bila pull on trade, kita overtrade. Bila overtrade, tuan-tuan, selalunya bila loss, kita akan revenge. Kita akan beremosi, kita akan revenge. Revenge, that's it. Okay, semua gone. So, that's why kita kena tengok daripada sudut ataupun pada pandangan yang lebih luas. Okay, kita tengok daripada sudut mata halang. So, kalau tengok dalam industri ni, tuan-tuan, kita cuba list down kerjaya yang ada dalam this industry. Okay, first kali, safe trade tu semua sedia maklum lah. Okay, yang tu semua orang sedia maklum. Selain daripada safe trade, apa lagi yang ada? Okay, kita boleh buat copy trade tuan-tuan untuk mengatasi masalah tadi. Kita under capital kan? Macam mana kita nak jana pendapatan yang lebih? Salah satunya adalah melalui copy trade, MEM, PEM. Ini adalah fund management yang kita tak perlu tuan-tuan nak pergi ambil exam atau apa-apa. Okay, semuanya kita boleh dapat dengan ada portfolio yang konsisten. Cuba kita tengok kat sini tuan-tuan. Okay, semua orang faham kan? MEM dengan copy trade. Berapa orang kat sini yang mungkin tak pernah tahu tentang copy trade lah especially. Boleh saya tahu dulu. Okay, ramai yang tahu tapi ada juga yang tak tahu. Copy trade ni maksudnya, okay, tuan-tuan, macam ni. Okay, for those yang tak tahu langsung trade, apa yang dia boleh buat dalam this industry, dia bermula sebagai investor. Okay, copy trading maksudnya kita ada seorang manager, okay, trader yang dah experience tadi tu. Kita boleh subscribe kepada dia punya copy trade dan setiap entry yang dibuat oleh manager tadi dia akan copy kepada kita punya account. Okey, yang ni adalah untuk permulaan dalam this industry. Okey, sebab apa tuan-tuan, kita faham kita nak banner kita punya skill, ambil masa tuan-tuan. So the best is you cari copy trade manager yang dah konsisten, kita jadi investor. Okey, kita jadi investor. Setiap entry yang dia buat tadi kita akan dapat entry yang sama di account kita sebab dia ada sistem dekat broker yang akan copy masuk ke kita punya account sebagai investor. Dan of course kita kena bayar kepada trader tadi lah certain commission. Selalunya antara 10 hingga 50% depend dengan apa yang manager tadi set lah. Ini kita panggil copy trading. Simpelnya cakap, apa saja yang yang manager tadi trade, dia akan copy ke account kita sebagai investor. Kita subscribe dia lah. Okay, hari ini kita tengok sangat popular. Okay, sangat popular dalam this industry. Sama juga dengan PEM dan juga MEM. Cuma dia punya konsep tadi agak berbeza lah. Cuma di sini saya lebih sentuh kepada copy trading tu sendiri tuan-tuan. Okay, so kalau kita tengok kat sini tuan-tuan. Okay, saya tunjuk contoh. Ini adalah salah seorang manager yang saya follow. Okay, dia punya track record lebih kurang dalam 2 tahun lebih. Okay, tuan-tuan boleh tengok dekat screen. Okay, ada bulan yang profit, ada bulan yang loss. Bukan tiap-tiap bulan dia profit tuan-tuan. Okay, jadi keseluruhan kalau kita tengok balik di sini, okay, account dia ni dah berusia 842 hari. Dan dalam tempoh 842 hari ni, dia dah generate about 598% profit. Okay, 598% dalam tempoh 140 hari. Ambil purata, jadi lebih kurang dalam 0.7% sahaja sehari. Alright? Okay, fund under management dia pada hari ni adalah sebanyak 2.14 million. Kita ambil 1.1 million lah. Dan dia punya performance sebulan, saya ambil purata 10% cukup. Saya tak boleh ambil tinggi. Okay, 10% daripada 1.1 million. Okay, dia boleh generate about 110,000. 110,000. Okay. Bila 110,000 tuan-tuan, commission dia adalah 30%. So 30% daripada 110,000 adalah sebanyak
33,000 USD. Sikit ke banyak? Okay, 33,000 USD. Kalau ambil dalam RM times by 4, kita punya exchange rate kita ambil lah 4.0 flat. Okay, dia dapat 132,000 commission. Okay, 132,000 RM commission. Berapa akaun dia, tuan-tuan? Akaun dia hanya $284. Okay, $284 sahaja akaun dia. Tapi dia dapat commission 132,000 RM. Okay, so di sini is proven bahawa dengan modal yang kecil, kita boleh generate income yang sebenarnya unlimited. Generate income yang unlimited. Nampak tak di sini? Banyak kan? Banyak. Okey, banyak. Okey, tak apa. Kita tengok sikit lagi. Jelas Jelas setakat ni. Okey. Okey, kalau kita ambil balik 284 modal dia tadi modal dia $284. Dia buat lebih kurang 10% saja. Bermaksud sebulan dia buat lebih kurang dalam $28 sahaja. Bukan banyak, tuan-tuan. $28 sahaja, dan $28 kalau kita bagi dengan 4 sebulan $28 bagi 4 minggu, seminggu dia buat $7. Okey, kita bahas dengan hari 1.4 USD. Hanya 1.4 USD satu hari, tuan-tuan. Tapi dia 132,000 RM. So nampak tak? So saya cakap jangan tengok kepada nilai $1 tadi. Sebab $1 ni boleh jadi unlimited dollars in future. Asalkan kita okey, berbalik kepada konteks ni lah. 1.42 USD satu hari tadi bahagi dengan 28.4, okey, 0.5%. Kalau kita modal 100, tuan-tuan. Okey. 0.5% daripada 100. Berapa duit? Baru 50 sen satu hari, tuan-tuan. Tadi saya tanya 100 boleh buat tak $100? Ramai boleh buat. Tapi di sini kalau kita calculate balik, tuan-tuan, dia buat hanya 50 sen satu hari. Kalau kita nak ambil ratio dengan $100 kita capital lah. Dia 284, kita start dengan $100. 0.5% yang sama, satu hari cuma 50 sen. Berapa orang dekat sini, 346 orang ni, boleh buat 50 sen satu hari dengan modal $100? Saya percaya ramai boleh buat, tuan-tuan. Ramai boleh buat. Tapi kenapa kita tak boleh konsisten? Sebab kita hanya nampak nilai 50 sen tu 50 sen. Kita tak nampak 50 sen ni ke depan sebenarnya berapa banyak. Kita tak psycho, kita tak ubah mindset kita untuk tengok vision yang untuk satu tempoh yang lebih panjang. Ini yang menjadi masalah. Of course, tuan-tuan, 50 sen satu hari tak cukup. Nak bagi anak pergi sekolah pun tak cukup. Betul tak? Tapi jangan tengok pada nilai 50 sen tu hari ni. Sebab saya percaya dalam Malaysia, dekat Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, okey, di rantau ni saja pun ramai yang mampu buat $1, 50 sen satu hari dengan bayar $1. Ramai mampu buat, tuan-tuan. So that's why saya nak tekankan sangat-sangat, tuan-tuan, cuba tengok daripada angle, daripada vision, daripada bird eye view, apa yang tuan-tuan boleh capai, okey, 1 atau 2 tahun daripada sekarang hanya dengan maintain 50 sen atau $1 satu hari ni. Ini yang saya nak cuba terangkan, yang saya cuba nak sampaikan pada malam ni. Okey, sebab benda ni dah dibuat. Bukan teori lagi, dah benda praktikal, benda dah proven. So saya seru sangat-sangat, tuan-tuan. Kenapa saya seru sangat-sangat? Kenapa saya share benda ni? Sebab saya nak ramai lagi trader yang sukses dalam this industry. Tak perlu fikir nak buat banyak, tuan-tuan. Sebab saya akan share macam mana cara kita nak monetize 50 sen ataupun $1 satu hari ni nanti. Ini yang kita nak buat, tuan-tuan. Tak banyak, tuan-tuan. Dan saya percaya ramai yang boleh buat. Satu figure yang ramai boleh buat, tuan-tuan. Saya confident ramai boleh buat. Kita tak perlu fikir untuk jadi manager lagi sekarang. Kita kena ada perancangan. Saya akan masuk kepada topik perancangan nanti. Dan step dia bina portfolio dan macam mana nak monetize kita punya portfolio. Itu yang kita akan buat.
Okey, tak apa, tak ada orang beritahu sebelum ni, tak apa. Malam ni saya beritahu apa nama Gaddafi, okey. Kita akan cuba implement benda ni, alright? So, cuba fahamkan apa yang saya cuba nak sampai. Okey, sebab kita ada kesinambungan. Kita macam mana kita nak bina portfolio, macam mana monetize. Sekarang ni, apa yang kita nak hanyalah, okey, 50 sen ataupun $1 satu hari. Dan saya yakin ramai yang boleh buat. Clear? Berkenaan dengan copy trade. Okey, satu lagi adalah PEM. PEM ni dia kurang popular sikit sebab apa? PEM ni sebenarnya lagi lama dari copy trade, tapi dia kurang popular. Tak apa, kita letak sebelah dulu yang ni. Tapi ini salah satu opportunity selain daripada copy trade. Tadi kita ada MEM, kita ada PEM. Okey, kita akan terang nanti kalau kita ada masa yang cukup. Saya takut kita tak cukup masa, kita akan terang. Tapi faham tentang konsep tu dulu. Okey, tentang konsep kita. One day kalau kita jadi manager, ini yang kita boleh dapat. Macam mana nak jadi manager, kita cuma stay konsisten. Alright. Lagi satu saya nak bagi tahu, saya mungkin tak dapat nak jawab semua soalan dekat komen tu sebab apa, saya kena teruskan dulu sebab kita ada question and answer di belakang nanti. Saya akan teruskan dulu kita punya content sebab saya tak nak berhenti sekat-sekat nanti momentum tu lari. So nanti tuan-tuan catat apa-apa yang dekat komen tu, saya tahu dah banyak. Okay, nanti kita akan ada Q&A at the end of the webinar nanti. Jadi dekat situ nanti tanya, tak sempat apa kita buat dalam kita punya FB group tu. Alright. So di sini kita dah mula nampak career kita selain daripada self trade tadi, kita ada copy trade, PEM dan juga MEM lah. Okay. Next adalah signal provider, tuan-tuan. Okay. Saya bukan bercerita tentang account yang berbeza. Account tuan-tuan yang konsisten tadi itu, selain daripada copy trade manager, tuan-tuan boleh jadi signal provider. Signal provider ni tuan-tuan bukan sekadar signal provider dekat grup Telegram. Itu yang kita nampak yang selalu mungkin kita salah seorang daripada subscriber kan. Okey, dia ada lagi tempat lain. Sebagai contoh saya tunjuk dekat sini tuan-tuan. Okey, ini salah seorang kita punya provider. Okey, sebulan dia punya charges $31 dan dia ada 489 klien. $31 kali 489 klien. Berapa charges dia? $15,000 tuan-tuan. Okey, $15,000. $15,000 okey, sebabkan kita punya provider ni ambil 20%. So dia dapat cuma 80% daripada 15,000. Iaitu 12,000. 12,000 ni kalau convert ke RM balik adalah 48,000 tuan-tuan. Okey, saya bukan bercakap tentang buat additional job. Account kita, manager copy trade tadi tu yang dah konsisten, kita jadi juga signal provider. Okey, saya akan tunjuk nanti yang ni kat mana. Okey, cuba tengok di sini. One click, you dah boleh dapat income daripada copy trade, you boleh dapat income daripada signal provider. Berapa amount you nak letak sebulan is up to you. Sebagai contoh, yang kedua ni, dia ambil $39 sebulan dan dia ada lebih kurang 400 follower. Okey, dia dapat 39 kali 408, 15 juga. 80% daripada 15,000 lebih kurang 12,000 juga tuan-tuan. Okey, RM lebih kurang 50,000. Ini baru 400 tuan-tuan. Saya pernah tengok at one time ada yang follower sampai 1,000 orang. So you just imagine 1,000 orang dengan $30 sebulan, dah berapa banyak dia dapat. Okey, ada lagi contoh yang ni dia charge $40. Okey, ini dia punya income dia. Kita bukan buat extra job tuan-tuan. Account yang sama tadi, kita pergi kepada second option untuk monetize kita punya skill tadi, kita boleh dapat macam ni. Ini benda reality tuan-tuan. Ini benda reality. Okey, ini account saya sendiri dekat provider plan, ada lagi balance $96 yang saya belum withdraw. Okay, sebagai provider dekat sini. Nampak tak peluang? Yang penting konsisten. Ini bukan cerita teori tentang benda yang memang dah dibuat tapi tak ramai orang reveal benda ni. So, potential income. Let's say lah tuan-tuan ada $100 boleh buat 10% per month equivalent to $10. Potential income. Kita cuba tengok potensi income yang kita boleh dapat. Sebagai copy trade manager lah. Okay, assuming lah kita ada asset under management lebih kurang dalam $250,000. Okay, kalau tuan-tuan boleh maintain 10% sebulan, maksudnya
kita dapat lebih kurang dalam 25,000. 30% daripada 25,000 bersamaan dengan 7,500. $7,500, tuan-tuan. Dan kalau kita park kita punya account yang sama tadi sebagai signal provider, katakanlah kita ada 200 subscriber yang kita charge $30 sebulan, kita boleh dapat $6,000, tuan-tuan. Okey, tapi 80% salah daripada 6,000 bersamaan dengan 4,800. Kita tak buat kerja tambahan, tuan-tuan. Account yang sama, everything sama. Ini saya baru bercakap dua option. Dia sebenarnya ada lagi platform yang lain yang kita boleh letak kita punya performance ni tadi, tuan-tuan. So kalau kita tengok di sini, tuan-tuan, hanya dengan $10 yang kita buat sebulan, okey, Copy Trade Manager punya income campur dengan Signal Provider punya income, di sini saja dah ada 12,000 lebih, tuan-tuan. Kalau convert ke RM, kita dah ada dekat-dekat 50,000 RM, tuan. Banyak kan? Kalau nak banding dengan kita punya performance tadi, boleh buat profit hanya berapa? $10 sahaja. Tapi kita punya income sebenarnya unlimited. Kalau kita tahu macam mana nak monetize benda ni. Okay? Saya tunjuk ini salah seorang saya punya peserta workshop tahun 2017. Ini dia punya performance dengan menggunakan hanya $100, tuan-tuan. Dan lagi satu di account sen. Tuan-tuan tengok kat situ lah, equity dia 10,194 sen. Profit dia dah buat lebih kurang dalam 10,000 sen juga. Dia dah withdraw pun. So kalau kita tengok kat sini, tuan-tuan, ini performance dia. Okay, ini orang yang ikut step, sebab saya share benda ni dalam workshop saya sejak daripada tahun 2016. This guy actually salah seorang peserta yang attend pada tahun 2017 dan dia pegang betul-betul benda ni, tuan-tuan. Okay, saya quite teruja lah dengan dia punya disiplin dia, dengan kesabaran dia bertahan. Tuan-tuan bayangkanlah kalau tengok dekat sini kan performance dia kan. Okay, sebulan 16%. 16% maksudnya $16 lah, sebab apa $100 dia punya capital. Okay, kalau kita tengok yang terbaru ni, tuan-tuan, Januari tahun ni dia dapat $6.7, Februari dia dapat $5.1, dan bulan sekarang ni bulan Mac dia dah dapat $2.56. Okay, ini performance yang dia maintain, tuan-tuan. So kalau kita tengok balik kat sini lah, kita ambil Januari 2021 lah, income dia hanya 6.71% daripada $100. Maksudnya dia dapat cuma $6.7 sahaja. Okay, kalau kali dengan 4 dalam RM-nya, Januari 2021 income dia daripada trading hanya $26. Bulan Februari, tuan-tuan, okay, dia dapat cuma 5.1% saja, bersamaan dengan RM5.10. Kalau kali dengan 4 bulan Februari, dia punya profit baru RM20, tuan-tuan. RM20, tuan-tuan, boleh beli apa? Saya tanya. Boleh beli apa dengan RM20 untuk sebulan? Tak banyak benda kan? Okay, nak belanja makan tengah hari pun tak lepas. So, sebab tu kita pulun, kita trade sebab kita nak dapat sebanyak mungkin. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita faham konsep, kita faham dia punya peluang-peluang yang ada dalam this industry, sebenarnya, tuan-tuan, kita boleh dapat lebih hanya dengan performance yang macam ni. Okay, kalau nak tengok nilai memang tak cukup, tuan-tuan. Tuan-tuan nak belikan terbenu pun tak cukup. Sebab tu saya cakap jangan tengok kepada value ataupun nilai $1 tu. Tapi tengok macam mana kita dapat $1 tadi. Boleh tak boleh kita repeat benda tu esok? Boleh tak boleh kita repeat minggu depan? Boleh tak boleh kita repeat bulan depan? Itu yang penting. So tuan-tuan imagine lah, dengan income yang macam ni, agak-agak tuan-tuan lah, berapa income dia pada bulan Januari 2021? Tulis kat komen lah, dengan $6.7 ni dia dapat banyak. Okay, dia dapat $6.7. Agak-agak tuan-tuan dia dapat banyak. Takut broker lari dan klien salahkan kita, situ semua boleh ditangani, tuan-tuan. Jangan takut, dia ada cara dia. Alright, okay, ramai yang bagi jawapan. Okay, bulan Januari dia dapat 16,000. Okay, bulan Januari dia dapat 16,000. Bulan Januari dia dapat 16,000 commission hasil daripada 6.7 USD yang dia buat pada bulan Januari. Kalau tengok balik logik tak logik benda ni. Kalau logik akal memang tak boleh, tuan-tuan. Tapi sebenarnya dia dapat 16,000 dengan 6.7 USD tu. Dan bulan Februari
dia punya profit tadi berkurangan daripada bulan Januari, hanya 5.1 USD saja. Agak-agak tuan-tuan berapa dia dapat dengan 5.1 USD ni? Okey, 20k, 10k, 15k, 12k, 12k, 15k. Okey. Bulan Februari ini dia punya income tuan-tuan. 61,000 RM hanya dengan buat 5.1 USD sepanjang bulan Februari. Okay, sepanjang bulan Februari hanya dengan 5.1 USD dia dapat 61,000 RM. So that's why saya cakap nilai $1 sebenarnya bukan $1. Jangan pandang kepada nilai tapi pandang macam mana kita nak buat $1 tadi. Okay, sebab apa tuan-tuan? $1 tadi boleh jadi 10,000, boleh jadi 100,000. Okay, dia actually unlimited. Depend dengan berapa lama kita dalam game ni, berapa lama kita boleh survive. Okay, so jangan nampak nilai $1 sebagai $1 sebab kalau tuan-tuan tengok pada nilai, kita akan overtrade. Kita akan trade tanpa henti. Sebab apa? Nilai $1 tadi tak boleh beli barangan keperluan kita pun. Sebaliknya tengok macam mana cara. Okay, sebab senilai $1 sebenarnya bukan $1. Ini satu benda yang mengubah mindset saya. Bila saya jatuh dulu, tahun 2012, 2011 masa saya jadi FTT dulu. Okay, saya dah mula nampak, bila saya buat kajian, saya dah mula nampak sebenarnya dalam this industry, $1 bukan $1. Okay, tuan-tuan boleh tengok sendiri, ini bukan story yang saya cipta, yang saya reka tak, tuan-tuan. Okay, ini adalah real. Ini adalah success story salah seorang daripada saya punya trader. Okay, so kita tengok di sini kita dah ada 3, tuan-tuan. Safe Trade, Copy Trade, PEM dan juga MEM. Kita juga adalah signal provider. Next apa dia? Next adalah fund manager. Itu pergi kepada next level. Pergi kepada syarikat-syarikat yang memerlukan kita sebagai trader dia orang. Tapi yang 3 ni saja pun tuan-tuan dah banyak lah. Tapi kalau boleh melangkah ke next step, okay, why not? Bagi saya kalau kita tak grab semua opportunity yang ada ni, rugilah sebab skill yang kita nak bina tu ambil masa. So that's why tuan-tuan, okay, kita perlu ambil opportunity ni, grab this opportunity. Okay, selain daripada copy trade tadi, kita ada prop trading tuan-tuan. Okay, ramai mungkin tak faham apa itu prop trading. Prop trading ni sama dengan fund management juga, tapi kita attach dengan firm, tapi kita tak duduk di firm, kita mungkin di luar. Kita mungkin rumah kita sendiri. Ada tuan-tuan, tapi malam ni saya tak sempat nak sentuh bab ni sebab masa kita agak limited. Alright? Okay, jadi kalau tuan dah jadi copy trade manager yang konsisten, boleh pergi kepada firm untuk jadi prop trader. Ataupun tuan-tuan nak jadi prop trader dulu. Lepas dah konsisten jadi prop trader, okay, jangan lepaskan opportunity untuk ambil sebagai copy trade manager, PEM manager, MEM manager. Sebab benda tu peluang semua tuan-tuan. Dan juga sebagai signal provider. Multiply, okay. Biar kita ada multiple source of income. Sebab tu saya cakap $1 tadi bukan $1. Dia boleh jadi lebih lagi tuan-tuan. Inilah yang kita boleh dapat daripada fund management. Dan ini apa yang saya cuba buat hari ini tuan-tuan. Saya faham mungkin setengah you all mungkin tak boleh nak marketkan you punya talent ataupun skill tadi. That's why saya ambil this responsibilities untuk form satu fund management team yang mana boleh saya marketkan ataupun saya boleh monetize tuan-tuan punya skill tadi tu. Tuan-tuan tak perlu nak fikir pasal modal, tak perlu nak fikir pasal nak buat banyak-banyak. Cuma yang saya perlukan adalah tuan-tuan bina satu SOP trading yang boleh konsisten. Okay, konsisten, tak perlu banyak tuan-tuan. Sebulan 5 hingga $10 is good enough untuk kita make a lot of money sebenarnya. Bagi masa yang cukup untuk bina semua ni. Dia tak boleh buat overnight. Alright? Sebab apa tuan-tuan, benda ni semua kita boleh buat. Tak semestinya tuan-tuan pergi sampai ke fund management level. Tak perlu pun. Tapi kalau nak, why not? Tapi bukannya satu yang seronok sangat pun tuan-tuan. Sebab bila kita handle amount yang besar ni, sebenarnya pressure dia terlalu tinggi lah. Saya beritahu siap-siap lah. One of the reason kenapa saya resign selain daripada saya nak pursue saya punya personal punya vision tadi tu, mission tadi. Okay. Bila kita handle amount yang besar ni, kita punya emotion, kita punya mind tadi tu memang
berbeza lah, berbeza. Okay. Siapa yang pernah handle dia tahulah. Tapi alhamdulillah peluang yang Allah Taala bagi tadi tu saya gunakan sepenuhnya. Saya dapat berjumpa dengan trader-trader lain dekat luar sana, dan hari ini saya boleh share balik dengan tuan-tuan perjalanan tu, dan saya boleh bagi tahu kepada tuan-tuan peluang ni sentiasa ada sebenarnya. Sebab apa tuan-tuan, demand untuk consistent and profitable trader adalah sangat tinggi dekat luar, tapi supply-nya sangat-sangat kurang. So ambil lah, grab lah this opportunity. Okay, ini perjalanan saya tuan-tuan. Okay, benda bukan mudah tapi tak mustahil. Tak mustahil. Alright. So di sini saya nak tanya balik tuan-tuan. Adakah trading ni adalah tuan-tuan punya passion? Is trading is your passion? Yes. Semua yang ada kat sini malam ni tuan-tuan, saya tahu trading ni your passion. Kalau tidak tuan-tuan, loss tu kita dah lama dah block. Kan? Tapi disebabkan trading ini adalah kita punya passion, kita stay dalam this industry tuan-tuan. Okay? Because trading adalah kita punya passion, that's why kita stay dalam this industry. So the question sekarang ni, the question is, okay, macam mana kita nak turn our passion into profit? How to make big money from what you are and what you know. How to make big money from who you are and what you know. This is the important question. Okay, kita kena tengok nanti macam mana nak turn kita punya passion into profit. Okay, how to make big money from who you are and what you know. Okay. Tuan-tuan kata tadi trading is your passion. Definitely is something yang you suka buat, betul tak? Trading adalah something yang you love to do. Betul tak? Okay. This is something what you love. Tak ada orang paksa kita untuk trade, betul tak? Kita sendiri yang suka rela nak trade. So, maksudnya ini adalah satu bidang yang memang kita suka buat. What you love to do. Okay. Trading ni satu bidang yang boleh earn kita money tak? Boleh bagi kita duit tak? Yes. Trading is something that can earn money. Adakah kita ni cekap dalam trading? Ini persoalan. Tapi kalau soalan yang saya tanya tadi, berapa ramai boleh buat $1 dengan modal $100, ramai boleh buat. Maksudnya kita boleh buat. Okay, what you are good at and what the world needs. Saya bagi tahu tadi kan, demand untuk consistent profitable trader adalah sangat tinggi tapi supply-nya sangat kurang. So kalau kita tengok balik gabungan, okay, what you love dengan what you are good at, ini adalah passion. Ini adalah passion kita. Okay, what you love and what earn you money adalah something yang boleh bagi kita good job. What earn you money and what you are good at adalah something yang kita boleh bina sebagai satu profession. And then what the world need and what you are good at adalah something yang kita boleh contribute balik kepada society, kepada overall keseluruhannya. So kalau kita tengok di sini tuan-tuan, kombinasi, okay, kombinasi keseluruhan ni, what you are good at, what earn you money, what you love, okay, what the world, apa dia? Semua ni bila kita letak balik tuan-tuan, dia duduk dalam satu tempat. Kalau kita tengok dekat skrin ini, di sini tuan-tuan, di sini, this is what we call ikigai. Okay, ini adalah Japanese word, ikigai. Ikigai ni maksudnya something yang purpose of life. Okay, our dream job. Something yang kita nak buat. Tapi kita dapat satu bidang yang merangkumi semua tuan-tuan. Kita suka buat, boleh dapat duit dan kita memang bagus dalam bidang tu serta memang orang perlukan kita. Dan ini adalah satu-satu bidang yang menjadi impian ramai orang kat luar sana. Dan menjadi purpose of dalam kita punya life tadi. So, kalau kita tengok balik tuan-tuan, financial instrument trader adalah something yang memenuhi keempat-empat ciri tadi. Ini adalah satu bidang yang bukan orang paksa kita tuan-tuan. Kita yang masuk dalam bidang ni. Maksudnya kita memang ada passion. Kita suka buat. Kita suka buat dan kita tahu kalau kita cekap, kalau kita pandai, kita boleh dapat duit. Dan kita tahu sekarang, malam ni kita tahu bahawa world need us. Okay, world need us. Kalau kita slide sekarang ni mungkin something yang you good at tadi tu.
Tapi ramai boleh buat $1 dengan $100. Maksudnya kita boleh buat. Sekarang kita nak figure out macam mana kita nak konsisten. So tuan-tuan, kalau tengok kat sini, kita trader ni adalah duduk dalam dia punya persilangan circle-circle tadi. Kita duduk dalam tu tuan-tuan. So maksudnya something yang boleh bagi kita big money. Unlimited potential income sebenarnya tuan-tuan. Okay, unlimited potential income. But of course, memerlukan perancangan. Okay, memerlukan perancangan. Macam mana kita nak plan untuk nak pergi ke this step. Itu penting tuan-tuan. Sebab anything pun dalam life ni kita kena ada plan. Okay, sebab apa? If you plan to fail, if you fail to plan, you are planning to fail. So that's why kita perlukan perancangan untuk tempoh jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang. Alright, kita akan pergi kepada topik macam mana kita nak plan. Tentu dah nampak tadi future. Kan? Kita dah nampak future tadi. Career yang kita boleh bina dalam this industry. So macam mana kita nak plan sekarang ni untuk nak pergi ke arah. Alright? Okay, sebelum kita nak sambung kita punya konteks, bagi yang baru masuk mungkin tadi terlepas. Okay, sekali lagi saya minta bagi yang belum like page Show Effect World secara atas talian, tolong like page ni. Sebab besok kita akan letak status kita punya seminar webinar ni. Saya minta tuan-tuan bagi ulasan tentang webinar ni dekat kita punya Show Effect World atas talian. So tolong like page ni. Dan yang kedua, bagi yang mungkin terlepas tadi, okay, kita dah sediakan satu FB group untuk yang hadir pada malam ni. Jadi tuan-tuan boleh request untuk join FB group Show Effect World Webinar. Okay, search dekat FB tadi tu, Show Effect World Webinar. Alright, okay, search and then request untuk join. Ada soalan nak jawab, saya nak pastikan bahawa hanya orang-orang yang datang malam ni sahaja yang betul-betul dimasukkan dalam grup. Jadi tolong jawab soalan tu. Soalan sangat simple. Kalau tak boleh jawab, maksudnya dia memang tak ada pada malam ni lah. Okay, so besok pukul 12.30 hari kita nak tuan-tuan buat ulasan webinar ni. Dan sebagai tanda penghargaan daripada saya sendiri ya. Ini tak termasuk yang Cik Hafiz bagi tahu hadiah-hadiah yang disediakan oleh pihak Show Effect World lah. Itu lain. Yang ni daripada pihak saya sendiri. Okay, kita akan bagi hadiah seperti berbentuk simulator berharga $100. Okay, yang mana hadiah ni kita akan bagi kepada 10% daripada orang yang komen dekat kita punya dekat page tadi tu. Contoh malam ni kita ada 360 orang. Katalah ada 400 orang. Katalah 200 orang komen. Kalau 200 orang komen, 20 orang kita akan bagi hadiah. Yang mana 10 orang adalah untuk komen yang terpantas. Sebab ingat pukul 12 besok. Pukul 12 tu terus paste kita punya komen. Sebab tu tuan-tuan, prepare siap-siap malam ni lepas webinar, prepare siap-siap komen tu. Nanti besok cuma paste saja kat sana. Sebab apa nak prepare? Sebab kita nak bagi ulasan berdasarkan kepada kriteria yang saya dah tetapkan. Dan untuk 5% lagi, okay, komen yang terbaik. Contoh tadi 200, kita akan bagi 20 hadiah. 10 untuk terpantas, 10 lagi untuk komen terbaik. Mungkin dia orang letak lambat sikit, tapi komen tadi, ulasan tadi memang memenuhi kriteria yang kita nak, okay, kita bagi fair lah. Tapi kalaulah orang yang komen terbaik tadi dia juga duduk dalam komen terpantas, kita akan bagi kat dia additional, iaitu kita akan masukkan dalam saya punya group coaching untuk penggunaan simulation dan macam mana tip and trick kita nak maksimalkan kita punya return. Okay, yang ni benda ni free tuan-tuan. So buat yang penting tuan-tuan, ulasan tadi tu ikhlas dari hati tuan-tuan. Tak perlu ulasan yang nak jack ke apa-apa. Okay, yang ikhlas daripada hati tuan-tuan, apa yang tuan-tuan belajar ataupun ilmu yang tuan-tuan dapat dalam webinar malam ni, turning point yang tuan-tuan dapat, okay, and then program anjuran Show Effect World setakat ni adakah yang memang membantu ataupun apa lagi yang tuan-tuan nak suggest, dan saranan tuan-tuan kepada trader lain dekat luar sana, dan juga lain-lain saranan jika ada lah. Alright, so kita akan up status ni besok pukul 12.30 hari, tuan-tuan terus paste. Yang penting tulis siap, copy, pukul 12 besok terus paste ya. Semua ada peluang untuk menang. Alright, kita pergi kepada perancangan. Okay, kita ada lebih kurang setengah jam lagi. Saya akan cuba cepatkan sikit. Sebelum tu izinkan saya nak tengok komen sekejap. Okay, Show Effect
world di atas talian, page dekat page bukan dekat webinar ke apa. Esok pukul 12 besok kita akan letak, dia orang akan letak, semalam kita ada webinar bersama Rizwan Rahman. Jadi tolong bagi ulasan tuan-tuan berdasarkan yang. Jadi tuan-tuan yang dah copy, yang dah prepare tadi tu just paste kat sana aja. Paste kat sana aja. Faham kalau tak ni, sekejap saya patah balik. Tuan-tuan boleh ambil screenshot ni. Cuba ambil screenshot apa yang kita perlu buat tu. Ni. Ambil screenshot ni. Ilmu yang diperolehi daripada webinar, turning point yang tuan-tuan dapat, mungkin tak pernah tahu pasal benda ni, malam ni baru nampak clear. Jadi tu cakap turning point. Lepas tu ulasan tuan-tuan tentang program yang dianjurkan oleh pihak Show Effect. Sebab dia orang ni buat event seluruh dunia tuan-tuan, and mostly in English. Cuma dekat this region kita buat dalam bahasa Malaysia lah. Saranan kepada kawan-kawan trader yang lain supaya mungkin lepas ni kalau ada lagi kita punya webinar, dia orang akan join lah. Mungkin malam ni kita baru ada 356. Lepas ni mungkin mana tahu naik ke 1000 kan. Atas recommendation daripada tuan-tuan semua. Dan juga lain-lain saranan jika ada lah. So kita pergi kepada kita yang perkara yang kedua, iaitu perancangan. Bawah habis satu tuan-tuan. Tadi kita tengok future. Sekarang yang kedua, perancangan. Macam mana kita nak buat benda ni. Alright. Dalam trading tuan-tuan, kita kena ada juga trading goal dan juga objektif. Maksudnya, apa tuan-tuan punya objektif dalam financial instrument trading ini untuk jangka panjang? Adakah kita sekadar nak personal trade saja? Ataupun kita mungkin nak buat fund management? Kita kena clear tuan-tuan. Ataupun kita ada plan-plan lain. So kita kena clear tentang ni tuan-tuan. Kita kena ada short term, medium term dan juga long term plan. Kita kena ada long term plan, kita kena ada long term objektif. Tapi kena ingat, apa kita nak buat sekalipun kalau bukan dalam financial instrument trading, anything lah dekat luar sana tuan-tuan, dalam kerjaya tuan-tuan, dalam business tuan-tuan. Everything yang tuan-tuan nak buat must begin with the end in mind. Apa yang kita nak ultimate goal dia tadi. Kena ingat benda tu. Alright. So, kena start with a clear understanding your destination. Kena tahu kat mana kita nak pergi dan di mana kita berada sekarang. Sebab kalau tidak tuan-tuan, kita tak tahu apa yang kita nak buat next untuk pergi ke situ. So penting kita kena tahu di mana kita berada sekarang. Kita tengok balik tuan-tuan. Sekarang ni kita nak jadi seorang trader. Bila sebut trader ni yang kita nak adalah duit, betul tak? Kita nak duit. Tapi sebenarnya dalam financial instrument trading ni dia ada banyak lagi selain daripada trader. Kita boleh buat benda-benda lain untuk dapat duit. Sebagai contoh lah tuan-tuan, selain daripada trader kita boleh jadi fund management punya owner. Tak semestinya kita pandai trade, tapi kita kena tahulah macam mana kita nak approach benda ni. Dan kita boleh juga, kalau kita dah boleh trade, kita boleh juga jadi educator ataupun coach untuk nak train orang lain. Kalau tuan-tuan nak charge for semua, is your effort. Macam malam ni, dah sepanjang selepas daripada saya buat workshop tu, saya dah tak pernah buat workshop berbayar ke apa-apa, saya dah stop benda tu. Semuanya atas invitation broker dan saya boleh share dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh dapat ilmu tu bercuma. Tapi tuan-tuan terpulang lah, kalau tuan-tuan dah ada knowledge nanti nak jadi educator pun boleh. Sebab ramai yang perlukan ilmu dekat luar sana, tapi something yang ada value. Jangan kita charge overcharge atau faham lah yang tu kan. Something yang ada value yang tuan-tuan boleh bagi. Tuan-tuan boleh jadi IB kepada broker. Itu pun adalah satu bisnes yang boleh bagi duit. Tuan-tuan boleh jadi juga service provider. Macam setengah saya punya peserta workshop, dia nampak dia mungkin tak boleh trade tapi dia ada kemahiran dari segi IT lah. Dia buat VPS, dia sewakan VPS, itu pun salah satu cara untuk dapat duit juga. Tuan-tuan juga boleh jadi content creator bagi yang pandai menulis, pandai buat video, content semua. Ini semua duit tuan-tuan yang tuan-tuan boleh dapat. Tapi malam ni tuan-tuan, kita nak fokus kepada trader. Kita nak fokus pada trader. Yang lain-lain tu tuan-tuan boleh tengok lah. Kawan-kawan yang lain pun ramai kat luar sana yang berjaya. Boleh refer balik dekat kawan-kawan dekat luar sana. Tapi malam ni kita nak fokus pada jadi trader. So bila jadi trader ni tuan-tuan kena pastikan kita kena ada realistic expectation. Duit tadi pun kita kena pastikan berapa yang kita nak dapat. Tadi saya dah cerita dah tadi. So jangan ada unrealistic expectation sebab apa benda ni lah yang akan jadi pembunuh. Ini salah satu pembunuh. Unrealistic expectation dari segi duit, nak duit banyak, cepat. Nak duit banyak dan cepat. Itu yang jadi masalah. So tuan-tuan, kita faham.
Okey, sekarang apa yang saya terang tadi tuan-tuan tak sesuai untuk kita nak buat duit tu overnight. Benda ni perlukan masa. Okey, ingat yang awal tadi tuan-tuan. Kita ni kalau nak jadi doktor, lawyer dan engineer dan sebagainya tadi, kita perlukan apa? Kita perlukan masa. So dalam trading, untuk jadi trader pun kita perlukan masa. Cuma saya nak tuan-tuan nampak. Okey, setiap orang ada impian dia tuan-tuan. Okey, apa impian tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan terlibat dalam this industry? Mostly impian kita bila kita terlibat dalam industri, kita nak time freedom. Betul tak? Kita nak time freedom. So itu adalah impian kita tuan-tuan. Kita nak time freedom. Berapa ramai kat sini nak time freedom? Saya percaya ramai yang nak time freedom. So ini adalah impian kita tuan-tuan. Time freedom. Okay, dalam konteks yang saya cakap tadi, income melebihi expenses. Ini for start. Untuk permulaan. Kita tak perlu nak cakap kita nak mewah lah apa semua dulu. Kita cakap kita nak cari income so yang lebih daripada expenses dulu. Ini kita punya first, kita punya start yang kita nak buat. Alright. Kita faham dalam this industry tu. Okay. Kalau kita tengok balik lah. Hari mula-mula kita terlibat dengan industri, kita nampak semuanya indah. Tapi lepas kita duduk dalam this industry untuk satu tempoh, kita mula nampak, oh, it's not easy. Betul tak? It's not easy. Memang perit. Sakit kan? Memang sakit kan? Ini reality. So, how to keep your dream alive? Sebab apa? Sebab kita akan berhadapan dengan keadaan ni tuan-tuan. So, how to keep our dream alive? Kita tahu kita ada impian dari itu. Kita nak time freedom. Tapi kita akan lalu satu proses yang menyakitkan. So, kita need something to keep our dream alive. Dan kenapa saya bercakap benda ni berulang-ulang? Sebab benda ni kita kena tanamkan dalam diri kita. Okay, to keep our dream alive, first kali kita kena plan for long term, tuan-tuan. Sama macam kejayaan-kejayaan yang lain. Kita tak boleh nak expect result yang dapat overnight. So kita kena plan for long term. Okay, kalau boleh letak 10 years target. Sebenarnya tak perlu 10 years, tapi kita letak 10 years dulu. Okay, cuba tengok kat sini tuan-tuan. Okay, untuk capai time freedom tadi tuan-tuan, berapa duit yang kita perlukan sebulan? Dalam RM lah sebagai contoh. Berapa yang kita perlukan sebulan untuk capai time freedom? Tulis kat komen tak? Kita nak tengok berapa yang kita punya. Okay, 5K, ada yang 5K, ada yang 4,000, 3,000, 10,000, 10,000, 1,200 USD. Okay, macam-macam lah jumlahnya kan? Alright, macam-macam jumlah kita tengok kat sini. Okay, ada yang 3,000 tadi, ada 5, ada yang 10,000, ada yang mungkin 20,000. Okay, setiap orang tu ada dia punya angka dia sendiri. So kita tengok dulu tuan-tuan, boleh tak boleh kita capai figure ni. Okay, majority tadi dalam bawah 10,000 lah. Okay, tapi ada juga yang 20,000. So, saya tanya balik sekali lagi soalan yang sama. Mampu tak mampu kita buat 10 USD sebulan dengan modal 100? Okay, ini kali ketiga saya tanya. Okay, of course, ramai yang mampu buat. So, kalau kita tengok balik tuan-tuan, kita letak sebelah dulu pasal copy trade, pasal yang lain-lain. Kita tengok dulu kita sebagai trader, personal trade dulu. Okay, dengan capital $100. Okay, $10 sebulan tadi bermaksud 10%. Okay, kita mampu buat betul tak? So, kalau kita mampu buat 10% dalam setahun, 12 bulan, kita boleh dapat 120%. So, untuk mudah kira, kita letak 100% cukup lah. Kita tak payah letak 120%. So 100% per year adalah satu figure yang achievable. Okay, ramai yang jawab dia boleh buat tadi kan. So satu figure yang achievable. So kalau tengok di sini tuan-tuan. Okay, $100 kalau 100% per year, berapa kita dapat? Berapa kita dapat? Modal 100, kita dapat 100% per year, berapa kita dapat? Nak tengok dulu, faham tak faham? Kita dapat profit 100. Jadi end of the day, end of the year, kita ada sebanyak 200, betul tak? Okay, kita akan ada sebanyak $200. Okay, di tahun yang kedua kita bermula dengan $200 dan kita dapat 100% per year lagi. So maksudnya kita profit another $200. Kita akan jadi $400. Okay. So tahun yang ketiga kita bermula dengan $400 dan profit another $400. Kita akan jadi 800. Dan seterusnya 800 akan jadi 1,600. Okay, kali dengan 2. 1,006 akan jadi 3,200. 3,200 akan jadi 6,400. Dan seterusnya 12,800 akan jadi 25,600, 51,200 dan 102,400. Okey. 100,000 tuan-tuan. Okey, 100,000 dalam tempoh 10 tahun. Berapa yang kita buat tadi sebulan?
100% per year nampak tinggi, tapi tadi saya tanya kan, berapa orang yang mampu buat 10% ataupun $10 sebulan? Ramai buat. Dan sebenarnya memang ramai mampu buat. So maksudnya sebulan kita nak buat hanya 10%. 10% satu jumlah yang ramai boleh buat. So kalau kita tengok balik tuan-tuan, dengan 10% tadi, in 10 years, tuan-tuan akan ada 102,000. Round figure, kita ambil 100,000 lah. Okay, 100,000 ni tuan-tuan, kalau 10% daripada 100,000 sama dengan berapa? 10% daripada 100,000. Okay, 10,000. $10,000. Okay, $10,000 kali dengan 4 lah kalau kita ambil round figure. Okay, $10,000 kali dengan 4 bersamaan dengan $40,000. $40,000. Okay, tadi bila saya tanya tadi berapa yang kita perlukan sebulan, kebanyakan ada yang 3,000, 5,000, 10,000, ada 20,000. Sekarang ni hanya dengan benda yang simple calculation tadi tuan-tuan, kita boleh dapat 40k per month. So, boleh tak boleh kita achieve time freedom in 10 years? Boleh kan? InsyaAllah boleh. Setuju tak? Achievable dan realistic. Okay, saya tak cakap tentang tadi fund management lagi tau. Ini kita bercakap tentang personal target dulu. So kalau kita boleh achieve yang ni tuan-tuan, sebenarnya plan ni tak perlukan 10 tahun. Tapi tak boleh buat lah dalam tempoh sebulan. Kena realistic. Jangan unrealistic expectation. Okay. So kalau kita tengok kat sini tuan-tuan, 100,000, that is the actual value of 10%. $10 sebulan tadi tu. Satu hari 50 sen tuan-tuan. Ini value sebenarnya satu hari 50 sen in 10 years time. Kalau kita cakap dalam konteks kita punya personal account sendiri dengan hanya $100. Tapi sebab kita tengok nilai 50 sen tadi, memang tak boleh beli banyak benda. Cuma yang penting sekarang ni adalah macam mana kita nak sen tu. Itu yang penting. Okay? So kita tengok tuan-tuan. Perancangan atas kertas tadi. Calculation tadi, benda logik, benda yang nampak achievable, betul tak? Benda achievable. Tapi bila kita lalu proses nanti, dia tak macam tu tuan-tuan. Dia tak straight macam tu. Kita akan jumpa macam-macam halangan. Setuju tak setuju? Sebab tadi calculation kita nampak atas kertas. Okay? Tapi perjalanan kita nak buat benda tu, okay, kita akan berjumpa dengan macam-macam halangan. Okay? Macam-macam benda yang kita rasa perit. Betul tak? Kenapa saya lost 3 tahun yang mula dulu, saya boleh bertahan lagi? Mesti ada sebab kan? Yes, easier said than done. Kita akan berhadapan dengan macam-macam lah kisah kita nak cakap tu. Saya rasa tuan-tuan pun dah pernah rasa lah. So macam mana nak still keep our dream alive? So kita kena ada elemen yang kedua tuan-tuan, iaitu sense of emotion. Kena ada sense of emotion. Sebab saya bila saya fail dulu tuan-tuan, apa yang menguatkan semangat saya untuk teruskan dalam this industry adalah sense of emotion. So you just imagine tuan-tuan, okay, dengan sebulan income 40k tadi, apa yang kita boleh buat? Banyak benda kita boleh buat kan? Sebagai contoh lah tuan-tuan, okay, setiap individu dekat sini semua ada parents, ada ibu bapa kan? Tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua kita ada ibu bapa tuan-tuan. Kalau ditakdirkan suatu hari nanti ibu bapa kita dekat kampung mungkin sakit, okay, ditakdirkan dia orang sakit dan memerlukan kita untuk jaga dia orang. So pada masa tu tuan-tuan, katakan masa tu kita dah ada income daripada trading sebanyak 40,000 RM sebulan. Kalau ditakdirkan dia orang sakit dan memerlukan kita untuk jaga dia orang, boleh tak boleh kita balik untuk jaga dia orang dekat kampung? Ditakdirkan mungkin bos kata kita tak boleh nak bagi cuti, kena bagi cuti tanpa gaji. Boleh tak boleh kita ambil cuti tanpa gaji untuk balik jaga dia orang di kampung dengan kita ada income sebanyak 40k sebulan? Boleh kan? So inilah sense of emotion tuan-tuan. Okay, yang kita buat hari ni mungkin untuk hari depan. Masa tu kalau orang tua kita perlukan kita boleh balik jaga tuan-tuan. Of course, kita takkan dapat balas jasa orang tua kita. Buatlah macam mana pun kita takkan dapat balas. Tapi sekurang-kurangnya waktu diperlukan ni kita ada bersama dengan dia orang. Inilah yang dipanggil sense of emotion. So bila saya fail dulu pun nak bangun balik, ini yang bagi saya kekuatan tuan-tuan. So just imagine lah, you boleh buat apa yang you nak. Selain daripada jaga orang tua kita, mungkin at the same time tuan-tuan, you boleh fokus pada benda yang you punya minat, hobi, main golf ke, ataupun bawa family pergi vacation.
Benda-benda ni you boleh buat bila kita dah ada duit kan. Ini yang kita panggil sebagai sense of emotion. Kita instinct, kita tanamkan benda ni dalam diri kita. Dan suatu hari kita tua tuan-tuan. Bila kita tua, kalau kita ada income macam tu, dengan jalan yang lebih mudah, insya-Allah kita pun mampu. Dan kalau ditakdirkan kita boleh buat benda ni bagi family kita ada income yang macam tu juga. Dan masa kita tua, okey, anak-anak kita mungkin boleh balik jaga kita waktu kita memerlukan mereka. So inilah sense of emotion. So walaupun susah dan sukar macam mana pun tuan-tuan, insya-Allah bila kita ada sense of emotion nanti, kita boleh bangkit balik. Sebab kita tahu dengan adanya kejayaan yang kita capai tadi itu, kita boleh buat banyak. Dan at the same time tuan-tuan, okay, kita boleh atasi masalah-masalah yang timbul sepanjang perjalanan tadi itu. So that's why pentingnya sense of emotion. Dan insya-Allah kita boleh dapat digital nomad punya lifestyle. Ini yang saya enjoy tuan-tuan. Ini yang saya boleh share dengan tuan-tuan. Saya tak banyak share benda-benda yang lain. Saya banyak share, okay, digital nomad punya lifestyle. Saya boleh balik kampung bila-bila masa yang saya nak. Saya boleh buat benda yang saya suka. Tapi hobi saya mungkin berlainan lah dengan orang lain. Saya suka kepada kehidupan kampung saya. Di mana zaman saya berusaha dulu dengan mak saya, dengan ayah saya. Okay, at the same time kita spend more time dengan family. Buat apa yang kita nak buat tadi tanpa halangan. Spend time dengan adik-beradik semua. Okay, pada masa yang sama spend time dengan masyarakat. Yang mungkin dulu kita tak berkesempatan. At the same time kita contribute balik kepada society dan bagi balik kepada yang memerlukan. Dan jangan lupa of course kita sebagai orang Islam, kita nak juga bawa sedikit bekalan ke sana nanti. Ini semua adalah sense of emotion yang menguatkan kita. Tuan-tuan semua boleh capai benda ni. Okay, semua orang boleh capai benda ni. Cuma kena ada perancangan yang rapi. At the same time tuan-tuan, kenapa saya share benda ni? Ini bagi saya kalau bermanfaat untuk tuan-tuan adalah satu jariah untuk saya juga. Okay, money is secondary. Apa yang tuan-tuan dapat ni mungkin boleh ubah kehidupan tuan-tuan. Bagi saya dah cukup happy lah. Saya dah cukup happy tuan-tuan. Itu yang kita, yang saya nak. Itu yang saya nak tuan-tuan. So faham tuan-tuan. $1 bukan $1. Okay. $1 bukan $1. Okay. $1 boleh jadi banyak $1. So macam mana kita nak bina portfolio? Okay. Saya terpaksa cepatkan. Sebab kita dah 10.30. Alright. Okay. Macam mana kita nak punya portfolio? Tempat pertama yang kita nak bina portfolio adalah dengan menggunakan MyFXbook. Berapa orang kat sini pernah guna MyFXbook? Okay. Ada yang tak pernah. Okay, saya go through secara kasar dulu. Okay. Tak apa, nanti kita ada group. Tak faham apa-apa nanti tanya dalam tu. Okay, boleh Okay, malam ni saya tunjuk secara ringkas sebab masa pun mencemburui kita. Alright. MyFXbook ni, tempat yang kita nak publish kita punya result. Tempat yang kedua adalah MQL file. Ini dua saya tunjuk dalam ni. Ada banyak tempat lain lagi. Okay. So kita ambil yang first one. Okay, MyFXbook. MyFXbook ni just benda free. Benda free yang tuan-tuan boleh login dekat sana. Tuan-tuan boleh sign up. Okay. Dengan menggunakan email ataupun FB. Saya banyak menggunakan email. Okay, bila dah sign up, kita login. Okay, dan kita create kita punya portfolio. Kita add account. Pergi ke portfolio kat atas ni. Okay. And then kita pergi ke add account. Dekat sini kita ada kolom. Kita klik dekat add account. And then pilih MetaTrader 4 Auto Update. Saya buat secara kasar dulu malam ni. Nanti tak faham apa-apa tanya dekat kita punya dalam FB group. Okay, and then okay, kita masukkan kita punya particular account lah. Nama yang kita nak letak kat sana. Broker mana yang kita guna, server yang kita guna, account number dan juga investor password. Dan kita klik create account. And then dia akan connect ke kita punya account lah. Okay, lepas tu dia akan tunjuk successful ataupun proses dan kita akan dapat kita punya data. Okay, pada peringkat ni kita masih lagi trading privilege kita masih lagi not verified. Yang ni guna dia untuk apa tau? Bila kita hijau dekat situ maksudnya kita memang owner account sebab kita ada proses. Sebab nak dapatkan yang ni jadi hijau, kita kena buat satu proses lagi iaitu kita kena update password. Proses dia dekat sini. Okay, pergi ke add account sekali lagi, kita pergi ke edit kita punya account dulu. Okay, dan pergi ke okay, dekat verification and then kita kena update password. Password yang ini akan diberi oleh pihak MyFXbook. Okay, yang ni kan.
Yang ni kita kena ambil dan kita kena update dekat MP4 je. Klik dekat window, option, tukar dia punya password. Maksudnya kita kena masukkan kita punya real password baru boleh masukkan investor password. Ini menunjukkan kita adalah owner of the account. Kalau tak, siapa-siapa pun boleh ambil account kita untuk publishkan benda ni. Okay, so kita masukkan password kita, password asal kita, dan kita tukar investor password kepada password yang diberikan oleh pihak MyFXbook. So secara tak langsung, you punya MP4 nanti, investor password adalah investor password yang ada di MyFXbook. Okay, selepas tu kita pergi balik ke MyFXbook dan kita update password tadi. Bila kita klik kat update, kita copy password yang dia bagi ni. Okay, yang sama yang kita update dekat MP4 tadi. Okay, kita update dekat sini and then klik OK. Lepas tu dia akan update. Okay, dia akan linkkan ataupun dia akan verify kita punya account. Okay, account authorized successfully. Maksudnya dia dah successfully. Lepas tu kita akan nampak tick mark ni akan jadi hijau. Ini maksudnya account kita dah fully verified, dan lepas tu kita boleh pergi ke kita punya account balik. Okay, dan kita boleh tukarkan daripada private pergi kepada public. Sebelum ni dia private, kita pergi kepada public. Bila pergi kepada public ni, kita masuk ke sini balik, kita ada link tuan-tuan. Kita ada link yang kita boleh copy link ni dan bagi kepada kita punya potential investor. Okay, dan itu salah satu. Yang keduanya, dekat MyFXbook tu sendiri, okay, bila kita perform, okay, MyFXbook akan offer kita untuk jadi dia punya provider. Kita tak perlu buat apa-apa tuan-tuan. Yang kita dah link tadi tu dah cukup. Jadi bila dah ada klien yang jadi kita punya subscribe kita punya signal tu dekat MyFXbook, kita akan dapat bayaran di situ. Okay, itu di MyFXbook. Okay, kita akan dapat offer di situ. Yang keduanya di MQL5 tadi. Di MQL5 tadi yang saya tunjuk. Okay, dengan data ataupun performance kita yang konsisten tadi. Okay, kita boleh dapat klien juga. Di sini kita sebagai signal provider lah, so-called signal provider. So MyFXbook satu, di MQL5 satu. Ini tak termasuk dengan copy trade manager tau. Jadi 3 lah. Okay, ada lagi banyak tempat yang lain. Tapi malam ni saya tak sempat nak cover semua. Jadi kita ambil yang ni saja dulu. Okay, ini potential income yang kita boleh dapat bila kita dah ada portfolio trading tadi. Don't worry, kalau tak sempat nak tengok proses tadi, tak apa, dalam group nanti. Kalau siapa tak faham, kita akan cuba guide dalam tu. Sebab masa tak mengizinkan kita lah hari ni. Okay, jadi dengan track record yang macam saya tunjuk tadi kan, hanya dengan $6 sebulan, $5 sebulan yang tak cukup nak belikan termenung pun, tapi sebenarnya boleh bagi kita income yang lebih, sebab sebenarnya nilai $1 tu bukan $1. Macam this guy, dia punya nilai $1 dah jadi berapa? Kalau kita tengok dekat sini, lebih kurang dalam $1,000 lebih untuk setiap satu dia punya dolar yang dia buat tadi. Dan ini adalah value ataupun benefit yang dia dapat, tuan-tuan. Tapi unrealized benefit is more greater. Just imagine tuan-tuan, 61,000 yang dia dapat pada bulan Februari itu hanyalah 30% daripada overall. So maksudnya 70% tadi yang dapat kepada investor berjumlah sebanyak RM200,000. So you tengok benefit yang dia boleh bagi kepada investor tadi. RM200,000. Ini adalah unrealized benefit. So just imagine tuan-tuan, kita yang konsisten buat $5, $10 sebulan tadi, kita dapat kita punya benefit. Tapi unrealized benefit yang kita boleh bagi kepada investor, dan mungkin investor tadi, mak dia sakit, ayah dia sakit, tapi disebabkan dia ada income daripada kita sebagai investor, dia guna duit tu untuk balik jaga mak ayah dia. Just imagine tuan-tuan. Just imagine berapa banyak sebenarnya sumbangan yang kita tak realize tadi. Dalam bentuk yang bukan duit. Dia boleh bawa anak, isteri, family dia pergi makan angin, menggembirakan dia pergi makan dan sebagainya. So all this adalah unrealized benefit yang kita boleh bagi kepada orang, tuan-tuan. Hanya dengan $5, $10 sebulan. Yang kita dapat lah. Tapi just imagine lah. Unrealized benefit. Okay, pahala yang kita dapat daripada situ, tuan-tuan, ada. InsyaAllah ada. Kita tak perlu risau yang tu. Ini adalah unrealized benefit yang kita boleh bagi dekat orang, tuan-tuan, bila kita konsisten.
So value ni lah tuan-tuan, ini adalah sense of information yang sangat-sangat, bagi saya sangat-sangat, bagi saya satu motivation lah untuk buat benda-benda macam tu. Sebab benda dia terlalu bagi saya terlalu great lah. Okay, this is something yang boleh bagi kita time freedom yang kita nak, tuan-tuan. Kita tak perlu buat banyak. Kita boleh bantu orang lain untuk enjoy time freedom juga. So semua ni adalah benda yang sangat-sangat bermanfaat. Okay, buatlah apa yang kita nak tadi tu. So bagaimana untuk nak monetize kita punya portfolio tadi? Okay, apa yang tuan-tuan boleh buat? Nilai $1 bukan $1, boleh pergi ke 1,000 dan actually unlimited lah. It depends dengan macam mana kita nak monetize kita punya talent tadi tu. Alright. So kalau kita tengok di sini, sebenarnya dengan modal yang kecil tadi bukan satu ilusi untuk kita nak dapat income yang banyak. Okay. Sebab apa? Sebab bila kita punya performance tadi cantik, konsisten, ranking kita akan naik sendiri. Okay, kita boleh dapat potential customer. Sebenarnya macam apa yang saya enjoy sekarang, kita tak pernah buat promotion kat mana-mana overseas. Tapi kita dapat customer sampai hari tu ada saya share dekat Facebook. Saya pun tak ingat public check yang saya ingat, Singapore, mana lagi hari tu. Adalah a few places lah yang saya pun tak tahu, tak perasan. Okay, kita tak pernah pun. Ranking tu sendiri yang akan tarik klien datang kepada kita. Kita tak perlu nak pergi cari orang. Dan lagi satu, kita boleh collaborate dengan IB atau marketing group untuk nak promote you punya skill ataupun talent tadi. Dan kalau you tak ada tempat, just bawa jumpa saya sebab saya ada fund management team. Okay, kita boleh monetizekan you punya skill dan juga talent tadi. Kalau habis tak ada tempat, tak tahu nak buat macam mana, tak apa, PM saya lah dekat Facebook. InsyaAllah kita boleh buat arrangement untuk nak monetizekan you punya skill dan juga talent tadi. So ingatlah tuan-tuan, okay, Ikigai as a trader tadi, the world need you. You dah jumpa satu bidang yang you suka buat, okay, you are good at and can earn you money. And now the world need you. Okay, the world need you. So, tengoklah benda ni sebagai satu career. Jangan sekadar tengok untuk kita nak trade hari ni, dapat hari ni, untuk besok, untuk lusa. Tengok sebagai satu career. Okay, buat perancangan yang rapi. Okay, ini sebenarnya step penuh. Okay, saya tak mungkin sempat cover. Yang saya cover tadi, future, itu pun sikit saja tuan-tuan tentang future. InsyaAllah kalau ada kelapangan di lain masa, kita akan cover keseluruhan benda ni lah. Yang ni saya buat dalam 3 hari workshop. Saya tak buat workshop lah sekarang, saya cuma share macam ni je. Kita ambil lah topik sikit-sikit kita buat kan. Malam ni future pun tak habis sebenarnya. Alright, so kita pergi kepada Q&A for about 5 minit kot, boleh kot. Masa pun dah panjang sangat ni. Okay, sebab tu saya cakap tadi, ada soalan tadi, how you can guide us from here. Okay, kita ada FB group, jadi tolong join dekat FB group. Okay, tolong join dekat FB group. Nanti kalau ada soalan apa-apa yang tak faham, tanya kat sana tuan-tuan. Okey, soalan berapa lama portfolio yang kita kena buat? Kebiasaannya kalau boleh kita ada 12 bulan lah. That is the best lah. Okey, kalau kita dah ada 12 bulan tu memang cantik lah. Okey, macam mana handle emosi? $100 boleh handle, kalau nak besar tu takut. Okey, kalau kita tengok konsep copy trade tadi, kita manage, kita trade account kita sendiri je $100. Sebab tu saya tak galakkan tuan-tuan pergi kepada fund management. Fund management dia bercakap tentang 100,000, millions. Sebab tu saya sendiri pun sampai satu tahap saya terpaksa surrender. Bukan sebab apa tuan-tuan, sebab kita ada cara lain lagi untuk dapatkan duit tu. Dengan risiko, dengan emosi ataupun emotion ataupun psikologi yang lebih rendah lah. Kita tak perlu nak stres sangat. Okay. Kalau boleh account $100, kalau boleh account sale lah, untuk kita nak kontrol apa nama ni, kita nak kontrol kita punya kan. Jadi account sale paling sesuai lah. Muhammad Suzaidi tanya kan. Platform copy trade ni ada banyak. Okay, dekat Instaforex sendiri pun ada platform copy trade, ada account sale dia. Kita tak ada grup WhatsApp atau Telegram, join dalam grup kita punya FB group. Okay, Show Effect World webinar. Okay, masuk dalam grup tu dulu. Nanti apa-apa kita discuss kat sana lah. Okay, bagi yang ada masalah, okay, di sini ada satu soalan yang menarik.
pernah dengar trading ni tak sesuai untuk orang yang ada masalah mental or syndrome tertentu, sebab trading ni melibatkan emosi. Ya, betul. Sebab trading ni kita perlu relax, tuan-tuan. Kita perlu trade lah keadaan yang santai-santai. Jangan terlalu stres. Jangan terlalu stres, jangan terlalu kejar something yang boleh menyebabkan kita terbeban dari segi mental lah. Okay, sebab tu kita suggest gunakan modal yang kecil, gunakan approach yang saya dah share tadi tu. Alright. So, jadi kalau kita rasa tak boleh trade, kita jadi investor. Sebab kita nak sebulan 10%, tuan-tuan. In 10 years, kita boleh dapat banyak. Kita boleh dapat macam dengan trader. Jadi sebagai investor juga. Sebab tu kita wujudkan program macam ni. Supaya semua orang yang tak boleh trade pun ada peluang untuk nak dapat duit juga. Alright. Ilmu psikologi dalam trade. Okay. Yang ni, tuan-tuan, siapa ni? Azlan alias Azlan. Tuan pergi ke saya punya Facebook. Dekat situ banyak saya share tentang psikologi dalam trading. Tapi kena scroll sikit lah banyak sebab lama saya menulis tu sejak 2014. Jadi banyak tu. Tapi from time to time sampai sekarang pun saya masih share lagi. Sebab ilmu psikologi ni dia merangkumi banyak faktor. Jadi tak boleh nak jawab dalam masa yang singkat lah. InsyaAllah nanti saya akan share dalam kita punya FB group dan juga balik-balik dekat saya punya posting lah. Dan insyaAllah dekat Show Effect World pun kita ada lagi sesi-sesi yang akan datang lah. Alright. Okay, jadi saya rasa saya punya untuk Q&A setakat tu dulu. Okay, saya nak hand over balik kepada Tuan Hafiz kita. Tapi sebelum tu ada few more slide. Okay, pergi ke saya punya FB untuk tengok yang mana tadi itu yang kena dengan psikologi. Okay, sekali lagi saya minta tolong like Show Effect World secara atas talian. Okay, tolong like page ni supaya nanti kita dapat lebih banyak information lah yang dikongsi ataupun seminar-seminar yang akan datang sebab dia orang ni kerap buat. Betul tak Cik Hafiz? Seminar Show Effect World ni memang kerap dia orang buat. Jadi insyaAllah kita akan dapat more information nanti. Okay, dan join kita punya FB group Show Effect World webinar. InsyaAllah kita akan share apa-apa yang mana tak terjawab malam ni sebab saya tak sempat nak baca semualah. Okay, dan untuk hadiah Sagawati ingat lah. Okay, tolong buat komen besok pukul 12.30 hari. Okay. Dan berdasarkan kepada poin-poin yang saya share tadi itu. Alright. Dan saya rasa setakat ni lah perkongsian saya malam ni. Okay, saya serah sekali sebelum saya nak akhiri benda ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang hadir pada malam ni. Dan juga kepada pihak Show Effect World, pihak Instaforex atas webinar pada malam ni yang bagi saya sangat-sangat teruja untuk saya nak bercakap dan saya rasa you all pun dapat something daripada situ. Okey, insyaAllah saya rasa yang tu je. Kalau ada kekurangan apa saya mohon ampun dan maaf. Kadang-kadang bercakap tu dia bukan apa dia nak sampaikan tu dia lebih sikit kan. Mungkin terlajak sikit kan. Okey, jadi kalau ada salah-salah saya mohon ampun dan maaf. Okey, jadi terima kasih kepada pihak Show Effect World dan saya serahkan balik kepada Tuan Hafiz. Okay, terima kasih semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.